Pertama-tama dan untuk selama-lamanya pujian Dah rekod ni yang Ijaz. setinggi-tinggi kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha agung, Zat yang maha sempurna, Zat yang mana satu-satunya, yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan, yang mempunyai sifat-sifat kemuliaan, yang mana tidak ada pada zat yang lain, yang menjadikan hanya satu saja zat yang berhak untuk disembah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala selawat dan salam kita hadirkan sebanyaknya kepada Sayyidina wa Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan jasa baginda, dengan benak dalam baginda, dengan jaring paling baginda, titik teluh baginda, hari ini kita mengucap apa yang dipanggil iman dan juga nikmat Islam. Dengan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Islam tersebar kepada kita pada hari ini, sehingga kita boleh merasa macam mana berada dalam nikmat iman dan juga beramal sebagai seorang muslim. Alhamdulillah. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan sambung muzakarah kita bagi kitab Kitabul Risalah yang beri nama Penawar Bagi Hati, yang mana pada ilmu yang membicarakan perihal ilmu tasawuf ataupun ilmu ihsan ini ataupun ilmu akhlak, nama-nama dia orang tu. Nah, hari ini kita sambung itu kita baca bab mata kan. Kita baca masih lagi dalam bab mata. Dan firman-Nya Allah Ta'ala, kita masih sambung dalam bab kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang tujuh. Ini anggota zahir kita. Kita tahu apabila kita belajar ilmu tasawuf, ilmu akhlak ni, kita nak mensucikan hati kita dan juga anggota zahir kita daripada segala perkara-perkara yang tercela. Kita nak hilangkan segala perkara-perkara mazmumah, sama ada pada anggota zahir dan juga pada anggota batin. Dan ini dah yang dibicarakan oleh Syekh, yang mana dia mendatangkan dahulu pada kitab yang pertama pada menyatakan bab segala anggota yang tujuh, yakni anggota zahir. Maknanya kita tidak boleh menyatakan kita ini baik dengan hanya hati kita baik, tetapi pada zahir orang nampak kita buruk. Kita tidak menyentuh aurat, tapi kita berdakwah kita baik. Kita dakwah kata, kenapa kata kita jahat? Hati aku baik, hati aku dengan Allah Ta'ala, pakai yang hak. Tidak boleh. Sebab Islam dia ada syarat yang menggariskan, ada hukum-hukum yang menggariskan, ada garisan-garisan, ada batasan-batasan dia. Jadi yang zahir itu pun kena jaga, kena sucikan, kena larikan, hindarkan pada yang mazmumah, yang buruk-buruk, yang terkeji, dan begitu juga yang batin apatah. Hari ini kita bicarakan apa yang perkara-perkara yang zahir. Jadi orang-orang macam ni yang mendakwah hanya batin saja, hati saja, tapi zahir tak ada, maka dia telah tersesat. Telah tersesat kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, dah tersesat daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Telah memisahkan agama. Kadang-kadang boleh menjatuhkan kepada kekufuran. Seandainya dia menghalalkan perkara yang halal.
Menutup aurat wajib, contoh pada menutup aurat. Menutup aurat itu wajib, hukumnya maknanya wajib. Tak. Jadi dia berkata, menutup aurat tak apa, hati baik. Kalau dia i'tiqad menghalalkan perkara yang haram pada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh menjejaskan. Tak boleh menjatuhkan dia kepada kekufuran. Boleh dia. Dia Arab kufur wajib ni. Yang boleh jatuh akidah kita perbuatan dengan lisan, dengan i'tiqad hati kita. Tak tinggal perkara ni. Bila guna jenis-jenis dia, bagian-bagian dia boleh menyebabkan kita jatuh kepada kekufuran. Kita berhati-hati. Cek balik apa ni perkara yang boleh menjatuhkan kita kepada kekufuran. Ini kita sambung dalam masih lagi part yang pertama, iaitu bab pada menjaga mata. Dan firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Artinya mengetahui oleh Allah Ta'ala akan khianat segala mata. Yaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan, dan mengetahui ia akan barang yang menyembunyi oleh segala hati daripada cita-cita mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kewajiban. Itu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Ta'ala kata bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Allah Ta'ala Maha mengetahui akan khianat segala mata, kha'inatal a'yun, akan khianat segala mata. Kita belajar Allah ada sifat al-ilm, Allah ada al-asma'ul husna, al-alim. Inna Allah sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mana pengetahuan Allah ini tidak terbatas, tidak terlindung. Tidak sama dengan manusia, tidak sama dengan makhluk. Pengetahuan makhluk terbatas, perlu belajar. Tidak sama dengan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ilmu Allah ini sejak azal. Jadi Allah Ta'ala kata Allah mengetahui akan khianat segala mata, yaitu mencuri oleh mata. Mencuri oleh mata, mata curi. Yaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan. Sekalipun kita tengok curi-curi. Jadi kalau tak nampak ya, ini sikit. Mencuri tengok. Betul maksud dia. Yaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan. Sekalipun kita tengok dengan secara curi-curi. Tak, kita itar orang tak tengok ni, aku nak itar kita sama ni. Tetapi ingat Allah amat mengetahui, dan mengetahui dia akan barang yang menyembunyi oleh segala hati. Dan Allah Ta'ala juga amat mengetahui dia akan barang yang menyembunyi oleh segala hati. Bahkan perkara dalam hati kita, tadi perbuatan, tak mata kita tengok perbuatan ni dalam hati kita pun sesungguhnya Allah amat mengetahui. Tak payah nak tipu, tak payah nak susuklah macam mana pun. Di akhirat nanti, kalau kita tidak bertaubat kepada Allah dari segala maksiat hati kita, nescaya di hari akhirat nanti akan Allah buka aib kita satu persatu di hari akhirat nanti. Bila buku hisab kita dibuka, bila di hari penghakiman nanti, tak semudah itulah macam mana muka yang malu itu akan jatuh berguguran.
Kalau di dunia merah je, merah padam, panas rasa. Tapi hari akhirat nanti akan jatuh berguguran daging-daging. Sebab apa? Malu dan pamerkan segala maksiat-maksiat kita di atas dunia. Tak? Di dunia ingat Allah tak tahu. Tak, ingat Allah tak tahu. Tapi ingat Allah Subhanahu Wa Taala amat mengetahui. Dan ingatlah azab di akhirat nanti, di pada mahsyar nanti Allah akan pamerkan seandainya kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat. Dan oleh segala hati daripada cita-cita mengerjakan kejahatan, apa yang kita cita-cita dalam hati kita nak buat jahat, sesungguhnya Allah amat mengetahui. Dan cita-cita mengerjakan kebajikan, Allah juga tahu. Kita nak buat jahat, Allah tahu. Kita nak buat baik, Allah juga tahu. Dan ulama kata, nah, bila kita berniat untuk buat kebaikan, Allah sudah tulis kebaikan kita di atas niat baik kita. Nak tunjuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan bila kita terniat dalam hati kita nak buat jahat, tapi belum buat lagi, Allah tak tulis lagi. Tunggu dulu. Tak, mereka tunggu dulu tengok dia buat ke tak. Niat nak curi, tunggu nak curi. Dapat tengok jalan. Tak. Dalam jalan ada masjid, tinggal duduk keluar. Tak boleh mencuri, nanti dipertama hukum oleh Allah. Tak jadi curi, balik masuk masjid dengan kuliah. Tak jadi curi, boleh pahala dulu. Maknanya bila kita niat benda yang haram, benda maksiat, Allah Taala tak boleh lagi. Itu kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala pun. Sedangkan bila kita niat buat baik, Allah dah tulislah kebaikan pada kita di atas niat baik kita. Apatah lagi bila kita buat benda tu. Bila kita buat benda tu, akan ditulis lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan diganjarkan lagi pahala kita buat. Allahu Akbar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Innan nazara ila mahasinil mar'ati sahma masmumun min sihamil iblis, faman tarakaha adzaqahu Allah ta'ala qatma ibadatin tasurru. Artinya bahawasanya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu, Innan nazara ila mahasinil mar'ati, mahasinil mar'ati, iaitu tempat yang elok daripada tubuh perempuan, sahmun masmumun min sihamil iblis, seperti anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis, pada sangat segera membinasakan. Umpamanya, umpama faman tarakaha adzaqahullahu ta'ala, maka barang siapa meninggalkan dia kerana takut akan Allah Ta'ala, nescaya memperasakan dia oleh Allah Ta'ala akan kesedapan amal ibadat yang menyukakan dia akan dia, yang menyukakan dia akan dia. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan maksiat mata. Berkenaan dengan maksiat mata, Nabi kata bahawasanya inna, jika bila kita memandang kepada tempat yang elok pada perempuan, tahu dah tempat yang elok lah. Maknanya bila tengok pada sedap, kita tengok pada tubuh perempuan itu yang bukan muhrim kita, yang halal nikah dengan kita, maka ia seperti anak panah beracun. Anak panah beracun daripada segala anak panah iblis. Diumpamakan pandangan itu seperti anak panah beracun yang dipanah oleh iblis. Nak kata pada cepatnya, pada sangat segera membinasakan. Bila orang lelaki ni dia tengok dia, syahwat dia terangsang. Lain perempuan tengok orang tengok tak rasa apa lah. Pakai dia tolak saja pun. Tengok kita lah. Tapi kita tengok orang tolak saja kan. Lain. Beza antara lelaki dan perempuan Allah jadikan berbeza. Tak. Dalam kata syahwat wanita ini dengan sentuhan. Dalam kata syahwat wanita itu dengan sentuhan. Dia boleh terasa dengan sentuhan.
Tak tengok dia apa dia. Tak tengok gitu kan. Tapi lelaki ini tengok pun jadi. Tak akan terasa. Sebablah lelaki ini ghaddul basar, kena merendahkan pandangan dia, menundukkan pandangan dia. Nah, hari Nabi ghaddul basar, lelaki kena menundukkan pandangan. Bukan jalan itu. Menundukkan pandangan, melarikan pandangan. Sebab apa? Sebab umpama anak panah iblis. Anak panah ni laju lah. Mana umpamanya Nabi kata anak panah itu bila pada segeranya pandangan itu merosakkan hati kita. Tengok tu main hati. Yang kata pandangan itu segeranya. Padahal diumpamakan seperti anak panah lajunya. Pandangan tengok je, sekali tengok tu masuk dalam hati kita. Bila comel tu ayat lain. Itu maksudnya. Pada segera membinasakan, maka barang siapa meninggalkan dia, maka barang siapa yang meninggalkan melihat pada perkara-perkara yang haram ini, melihat pada perempuan-perempuan yang bukan mahram ini, kerana takut akan Allah Ta'ala, tidak kerana lain, lillahi ta'ala, kerana takwa Allah, kerana takut pada Allah. Bukan takut orang tengok, bukan takut kena mahu pokok dia, tapi takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini jadi orang macam ni, dia meninggalkan maksiat kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nescaya memperasakan dia, Allah Ta'ala akan bagi rasa kepada dia, oleh Allah Ta'ala akan kesedapan amal ibadah. Bila kita semayang, kita rasa seronok. Bila kita semayang, kita rasa lazat. Bila kita puasa, kita rasa apa? Zut dia. Nikmat kita puasa, tak rasa lapangan. Bahkan seronok kita berpuasa. Sebab hati kita bersih. Hati kita betul-betul kerana Allah. Hati kita betul-betul beribadat lillahi ta'ala. Ni kita banyak maksiat, kita ni banyak dosa, lepas tu buat ibadah ni mengeluh, susah nak semayang pun. Paksa nak puasa Isnin Khamis, paksa tak buat rasa lah. Pasal Ramadan wajib rasa lah dari Isnin Khamis pula. Itu maknanya bila hati kita sudah digelaki dengan dosa-dosa, dengan maksiat-maksiat, ibadah kita susah kita rasa. Susah kita nak rasa manisnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waktu Nabi kata, bila kita meninggalkan maksiat, tinggalkan sesuatu maksiat itu lillahi ta'ala, betul-betul kerana Allah, kerana takwa Allah, maka Allah akan memperasakan kepada kita kemanisan kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang menyukakan ia akan dia, yang menyukakan ia akan dia. Maknanya bila kita dapat kesedapan amal ibadah ini, akan menyukakan kita, akan menyukakan hati kita. Bagi orang-orang yang mencari redha Allah, orang-orang yang dekat takarrub dengan Allah, bila dia rasa kemanisan ibadah ini, dia akan rasa gembira, akan rasa seronok, lagi-lagi nak beribadah, nak lagi, tak sentiasa tunggu waktu solat, tak sentiasa nak baca Quran, nak tadabbur Quran, sentiasa nak beribadah kepada Allah. Waktu orang dipanggil Abdul Waqt, tak, orang sentiasa menunggu waktu solat, tak, Abdul Waqt, hamba berwaktu. Saya tak bila asar, tak, bangun malam satu baru sudah masuk asar. Rindu hati dia untuk bertemu dengan Allah, rindu hati dia untuk bermunajat dengan Allah. Itu bila dirasa hati dia dengan kesedapan bila beramal untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita nak kena sebab, tak kena mujahadah. Dan pada keberadaan kita ni, untuk kita buang benda-benda yang mazmum, benda yang mazmum daripada diri kita. Dan menceritakan akan ini hadis oleh Al-Hakim, hadis yang diceritakan oleh Al-Hakim daripada Huzaifah radhiyallahu anhu.
Hadis daripada Hudzaifah radhiyallahu anhu, iaitu salah seorang sahabat Nabi yang hebat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada dia satu ilmu. Dia boleh tahu, boleh kenal siapa itu orang munafik. Pada sahabat-sahabat, Sayyidina Umar ketika dia nak tahu siapa munafik, dia tengok Hudzaifah dulu. Kalau Hudzaifah tak kisah banyak-banyak lagi. Sebab Hudzaifah ni Allah SWT beri anugerah kepada dia, boleh tahu siapa orang munafik pada zaman Rasulullah SAW. Hudzaifah dan menghukumkan ia akan sanad dengan sahih. Sanad hadis ini sahih. Sabda Nabi SAW itu hadis ini, likulli bani Adam hazzuhu minaz zina, fal aynani tazniyani wa zinahuman nuzur, wal yadani tazniyani wa zinahumal batshu, wal rijlani tabniyani wa zinahumal mashyu, wal famu yuzni wa zinahu taqbil, wal qalbu yahum wa yusaddiqu dhalika al farju aw yukadzibu. Artinya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli ibni Adam hazzuhu min az-zina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada bagi tiap-tiap manusia, anak-anak Adam itu bahagian-bahagiannya daripada zina. Pada badan tubuh seseorang anak Adam itu ada bahagian-bahagian daripada zina. Ada. Fal aynani, apa dia? Bahagian mana? Fal aynani tazniyani wa zinahuman nazur. Apa dia bahagian yang pertama yang Nabi kata? Dua mata. Maka dua mata itu berzina keduanya. Bahagian yang pertama mata. Maka dua mata itu berzina keduanya. Kalau ada dua mata lah, ada satu mata. Maknanya mata. Dan zina keduanya, apa dia zina mata itu? Zina keduanya itu memandang kepada barang yang tiada harus dipandang. Zina mata itu ialah memandang kepada benda yang tidak harus dipandang, yang tidak dibenarkan oleh Allah untuk dipandang. Yang ini perkara-perkara yang maksud. Benda-benda yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk mata-mata itu untuk dilihat. Dan warrijlani wal yadani tazniyani wa zinahumal batshu. Dan zina kedua tangan itu, dan kedua tangan itu berzina keduanya. Yang kedua tangan pula. Nabi kata, dan kedua tangan itu berzina pula keduanya. Dan zina apa tangan itu? Dan zina keduanya, tangan menamparkan yang dilarang menampar, dan menampar kepada barang yang dilarang menamparnya. Menampar ni maksudnya menyentuh lah. Apa ni? Mana yang menyentuh? Zina kedua tangan itu menyentuh pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia yang diharamkan? Umpamanya persentuhan antara lelaki dan perempuan secara sengaja. Maknanya berzina lah. Berzina aja saja. Mana tidak ada maksud-maksud yang tertentu ataupun ada mudarat-mudarat yang tertentu. Maka itu perkara-perkara yang dilarang. Dan ini zina bagi tak ada sentuhan orang. Tak terpegang orang. Kita apa-apa orang. Haram kok tu. Kita bagi mau kita apa tak kita. Haram. Jangan main-main.
Allahu Akbar. Itu bahagian tangan. Dan kedua kaki berzina. Warijlani tazniyani wazinahumal masyu. Dan kedua kaki itu berzina pula keduanya. Dan zina keduanya kaki itu berjalan kepada tempat-tempat yang haram. Kaki biasa dia berjalan. Jadi zina dia apa? Zina dia berjalan. Bila berjalan ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melangkah ke tempat-tempat maksiat, melangkah ke pusat-pusat hiburan. Apa dia lagi? Maksudnya banyaklah contoh-contoh. Kaki menyepak binatang. Sepak kuning berjalan. Benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menzalimi binatang. Itu antara benda-benda yang diharamkan kepada kaki, menjadi zina kepada kaki dulu. Allahu Akbar. Dan bermula-mula itu, berapa dah? 3, 4 pula dah. Yang keempat, mulut. Wal famu yusni wa zinahu taqbil. Dan bermula-mula itu berzina. Mulut itu pun berzina. Berzina ia mulut itu, dan zinanya mengkucuk akan yang tiada halal dikucuk. Mulut itu apa dia? Mengkucuk akan yang tiada halal dikucuk. Disiung benda-benda yang tidak halal disiung. Ni bahagian mulut. Bahagian mulut. Adapun lidah, berkata-kata benda yang haram, itu termasuk sekali. Dan bermula hati, selepas mulut hati pula. Dan bermula hati itu berkehendak ia dan mencita-cita ia. Dan bermula hati itu berkehendak dan mencita-cita ia. Wal qalbu yahum wa yusaddiqu dhalik al farju aw yukadzibu. Bermula hati itu berkehendak ia dan mencita-cita ia, dan membenarkan akan yang demikian itu oleh faraj, dengan bahawa mengerjakan ia akan zina itu, atau mendustakan ia akan dia. Okey, maksudnya apa dia? Dia berturutan ke semua. Benda yang pertama sampai yang terakhir itu satu jalan. Pada mula-mula sekali, apa dia? Mata. Ada tanya dah. Mata tengok. Bila mata tengok, macam mana? Tengok comel. Comel mata tengok. Kemudian apa? Pergi pada mana? Fal ainani, kemudian wal yadani, comel. Kemudian salat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Melambai. Lambai. Okey. Kemudian pergi pada mana? Kaki pula. Bila salat, jabat tangan, comel molek. Kasih buka perkenalan, kita orang telefon, janji kaki berada pada berjumpa di tempat-tempat maksiat. Warijlan, zina kaki itu agak mana benda ni berturutan. Warijlan, kemudian apa? Selepas kaki, mulut pula jumpa agama. Anak muda besar sedang sedikit pasti ya, baik tegak. Mana benda tu? Wal fam. Kemudian apa? Wal qalbu yaqum. Kemudian hati pula. Dan bermula hati itu berkehendak dan mencita-cita akan dia. Kemudian masuk ke hati. Sama ada dia nak atau tidak melakukan zina. Mukaddimah zina adalah mukaddimah pada pelakuan zina itu. Zina tak berlaku lagi lah. Zina tak berlaku lagi. Dan hati pula sama ada mencita-cita akan dia dan membenarkan akan yang demikian itu oleh faraj. Bila hati kata tak, maka kemaluan pula.
lelaki dan perempuan maka ketika itu dapat berzina. Syaitan pun suatu kepada jadi jadi doknya aku. Syaitan Allah Akbar. Atau mendustakan ia akan dia. Kalau hati kita ni berdusta, tiba-tiba mari iman, tak iman mari dalam hati dia. Tengok duk dekat tu, tak tiba-tiba mari iman. Kalau dia harap tiba-tiba datang iman. Rasa hati dia tu. Atau mendustakan ia akan dia dengan bahawa tertegak ia daripada maka ia tertegak daripada zina yang besar. Sama hati kalau ada iman boleh, tak boleh dah lagi. Tapi kalau ada iman, nafsu sahaja yang menguasai. Ni hati. Hati ni ada banyak ni apa? Saya cerita di ada hati yang putih bersih. Banyak hati dah. Ada hati yang putih bersih. Umpama ada lilin yang menerangi di dalam rumah kita. Siapa? Hati siapa ni Nabi kata? Tak, hati ini adalah milik hati orang yang beriman. Hati yang putih bersih bercahaya umpama ada pelita di dalamnya. Ini ialah hati-hati orang yang beriman. Yang kedua, Nabi kata hati yang kedua, hati yang gelap. Kelam dan tertutup, diikat lagi hati itu. Hati ini Nabi kata ialah hati-hati orang kafir. Orang kafir mana gelap sangat, tak terima segala kebenaran, tak terima cahaya, masa cahaya rasa gelap. Yang ketiga hati yang terbalik. Hati yang terbalik, atas ke bawah, hati terbalik. Apa sahabat tanya hati siapa pun? Nabi kata hati yang terbalik ini ialah hati orang yang munafik. Orang yang munafik, yang mana dia menyembunyikan kekufuran dia dan menzahirkan keimanan dia. Tapi orang baik, orang beriman, jauh. Tapi dalam hati hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Tapi orang yang tak setuju, buat pun. Tapi masuk hidung parlimen dia masih. Lihat politik. Maknanya macam tu dah sampai. Hati para munafik dia hati yang terbalik. Dan yang keempat, hati yang muqallib. Hati yang sentiasa bertukar-tukar. Muqallib. Hati yang bertukar-tukar, kejap di sini. Dan Nabi kata inilah hati yang ada padanya iman dan ada tukar fasik hati. Nifaq dalam hati. Sekejap beriman, sekejap buat maksiat, sekejap buat maksiat. Dan inilah hati kebanyakan orang-orang yang Allah. Kebanyakan hati orang umum kita ada tak baik, tak jadi baik. Kebanyakan hati orang-orang awam sentiasa muqallib, sentiasa bertukar-tukar, sekejap baik, sekejap beriman. Maka kita berdoa kepada Allah Taala pula, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Hanya Allah sahaja yang Maha tahu, yang boleh membolak-balik hati kita, yang pegang hati kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena minta oleh Allah. Ya Allah, Allahumma ya muqallibal qulub. Apa dia? Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, sabit qalbi. Kalau seorang-seorang sabit qalbi. Tetapkanlah hati aku ya Allah, tetapkan hati kami ya Allah ala dinik, di atas jalan agama-Mu ya Allah. Atas jalan cara hidup agama-Mu ya Allah. Din-Mu ya Allah. Cara hidup beragama secara agama ya Allah, yang telah Engkau pandukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan cara hidup yang lain. Sebab kita orang punya cara hidup lain, ideologi lain, fahaman lain. Dan kadang-kadang kita terima sosialisnya, liberalisnya, pluralisnya. Banyak benda sekarang ni masuk dalam pemikiran kita.
serangan ghazwatul fikr, peperangan pemikiran. Nah, dulu ada dipanggil Khawarij, dipanggil Mu'tazilah. Nah, sekarang istilah takwil yang mari liberalisme, mari pluralisme, mari sosialisme. Sosialisme yang baik. Nah, yang baik juga kebaikan. Tapi tidak. Nah, keimanan itu macam mana? Nah, kenapa kita nak ambil benda-benda ideologi manusia? Sedangkan Allah sudah ada celupan-celupan dia. Nah, sifat Allah, kamu asal surah. Orang celupan Allah adalah yang terbaik. Dan cara hidup yang telah disusun oleh Allah SWT dalam Al-Quran, dalam sirah Nabi, dalam hadis Nabi, semua Allah dah ajar. Nak bermuamalah, nak berjual beli, nak sistem ekonomi, nak nikah kahwin. Tak, Allah ajar cara yang terbaik. Nak kebajikan ada dalam Islam. Tak payah ambil ideologi manusia. Nah, sudah terbukti kegagalan dia. Nah, komunisme, sosialisme terbukti dah gagal. Kapitalisme dah terbukti gagal. Nak pertahan Islam, nak ambil ideologi juga. Nah, inilah masalah-masalah yang berlaku pada umat Islam. Kita minta supaya Allah takkan kita ala din, atas cara hidup Islam semua. Wa ala ta'at, dan atas kita nak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, minta dengan Allah betul supaya Allah pegang hati kita ini, supaya tetap atas jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu hati yang keempat yang Nabi kata, yang hati yang sentiasa berbolak-balik ini. Dan iman itu di dalam hati ini, bila iman umpama iman yang menyiramnya ialah air, umpama pokok, umpama air yang menyiram pokok-pokok. Kalau banyak air itu menyiram pokok itu, maka pokok itu tumbuh segar. Dan kufur dalam hati itu umpama nanah. Yang mana nanah itu disuburi oleh darah-darah, oleh darah kan, darah-darah dan umpama bisul. Kufur dalam hati itu umpama bisul, yang mana bisul itu disuburkan oleh darah dan nanah. Dan kata yang mana paling banyak menuburkan dalam hati kita, maka benda itulah yang subur dalam hati kita. Kalau kita siram air banyak pada hati kita, pada pokok itu, maka pokok itulah yang akan tumbuh dalam hati kita. Kalau kita siram darah dan nanah dalam hati kita, maka bisul itulah yang akan besar. Itulah perumpamaan kepada hati yang keempat, hati yang berbolak-balik. Dia ada dua, ada iman, ada nifak, ada kufur. Iman itu umpama pokok yang sentiasa disiram dengan air, dan kufur itu umpama bisul yang ada darah dan nanah. Kalau banyak kita siram air, iman kita akan subur. Tapi kalau kita besar bisul-bisul itu, atau bisul itu yang besar, makna nifak dan kufur itu yang subur dalam hati kita, dan iman itu akan hilang sedikit demi sedikit. Dan begitulah hadis tadi, dia bersangkut paut semuanya. Yang akhir sekali adalah hati kita. Kalau ada iman, kita boleh cuba. Nah, kalau tak ada iman, berbuat. Maknanya, waliyadzubillah, hati kita ni semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Menceritakan akan ini hadis oleh Muslim dan Al-Baihaqi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ada pada hadis ini menunjuki atas bahawa asal bagi zina faras itu dua mata. Dan hadis ini berkata ni, asal bagi zina faras itu bermula daripada mata. Tengok tak, tapi tengok tengok daripada payah, tengok bibi tu, tengok bermula daripada mata. Kau dah terjadi zina faras itu besar mata. Dan hendaklah menilik engkau dan hendaklah menilik engkau kepada segala anggota engkau dengan apa pekerjaan yang patut ia. Musa ni kata, dan hendaklah wahai manusia, wahai umat,
menilik, tengok kamu akan segala anggota engkau. Tengok anggota apa yang sebenarnya kita ni. Tak tangis apa sebenarnya tugasnya, tangis buat ya Allah. Allah bagi tangan kita buat apa? Mata Allah bagi kita buat apa? Tak, hidung buat apa? Mulut buat apa? Tak, tugas sebenar anggota tubuh badan kita. Dan akan apa pekerjaan yang dinanti-nanti baginya, dan apa rojak, apa harapan anggota tubuh kita, apa yang diharap oleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang diharap oleh anggota tubuh badan kita di hari akhirat. Maka memelihara engkau akan segala anggota engkau itu. Maka memelihara engkau, kamu pelihara akan segala anggota itu sebagai pelihara yang patut padanya dengan pekerjaan yang dinanti baginya itu. Maka jika pekerjaan itu sangat besar, nescaya engkau pelihara anggota itu dengan pelihara yang bersangatan. Maka sepatutnya adalah bagi kita untuk jaga anggota tubuh badan kita ini seperti mana tugas dia, dan apa yang akan dinantikan nanti di akhirat nanti. Kena fikir sini. Kalau kita fikir natijah apa di akhirat nanti akan besar, natijahnya besar. Contohnya azab, kita buat maksiat akan diazab oleh tubuh kita. Adapun kita buat baik, tubuh kita akan dapat nikmat di akhirat nanti. Maka nescaya kita akan menjaga badan kita ini, anggota tubuh kita ini dengan sebaik-baik jaga. Dengan sebaik-baik menjaga. Kalau kita tahu macam tu cantik, dia tahu jaga dengan pondok solat dia ni, kalau pergi ratu cantik ni, boleh mendik dapat hadis juta. Juta-juta boleh pergi England. Contohnya dia nampak matlamat, nanti jom boleh dia jaga wajah dia yang comel. Kalau dia comel masuk cantik, boleh sejuta. Kita macam mana? Macam tu lah juga yang dikatakan oleh Syekh. Tak, kita tengok natijah kita. Kemana akan perginya apa yang akan dibalas nanti di hari akhirat. Sebab apa? Kehidupan kita yang abadi ialah di akhirat, bukan di dunia. Kalau kita sekadar nampak dunia, masa anak pukul lucu lah, tak makan kolak habis. Tapi kita kena yakin bahawa adanya kehidupan selepas kematian. Bukan mati sebenarnya, perpindahan, tak intikal, berpindah alam dari dunia ke alam barzakh. Pindah ke akhirat. Mudah syurga neraka. Di syurga neraka telah kita fikir natijahnya apa. Kalau aku buat gini untuk badan aku, dapat apa? Dapat neraka. Aku buat baik untuk badan aku, dapat syurga. Tak pilih aman. Kalau kita pilih dengan hati, akal yang bersih, akal yang logik, akal manusia yang waras, nescaya kita akan pilih kepada kebaikan, pilih kepada keuntungan. Dan kalau kita nak betul, nescaya kita akan jaga dengan betul-betul anggota tubuh badan. Itulah dimaksudkan oleh Syekh. Pelihara yang bersangkutan, nescaya kita akan sangat-sangat jaga tubuh badan kita. Bukan sabung, sabung. Maknanya jaga daripada maksiat. Perkara-perkara yang boleh menjatuhkan kita kepada api neraka. Maka bermula kaki itu, Syekh cerita, apa dia yang dinanti oleh kaki? Dan bermula kaki itu adalah dinanti-nanti baginya. Maka bermula kaki itu adalah dinanti-nanti baginya, akan berjalan di dalam kebun surga dan mahligaitnya. Kaki kita pun ada harapan juga. Kaki kita kata tak pernah aku jejak permainan yang ini. Yang comel dunia dah tak jejak dah. Jejak pasir semacam dunia. Aku nak rasa juga pijak permainan yang ini. Yang lembut, pijak tak terasa. Tak harapan kaki. Apa yang dinanti-nanti oleh kaki, apa yang ditunggu-tunggu oleh kaki-kaki kita. Jadi tidak patutlah kita tidak patutlah bagi kita untuk mensia-siakan harapan anggota tubuh badan kita. Kerana kita diberi pendengaran oleh Allah Ta'ala, boleh dengar apa rintihan kaki, rintihan tangan kita,
rintihan mata kita. Tak, jangan buat maksiat, jangan buat maksiat. Aku rasa seperti masyarakat. Percaya akan menangis kita. Percaya tak akan buat maksiat kita. Sentiasa diperingatkan. Tapi pendengaran kita ini betul budi kita. Tak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kena jaga anak iman satu lain. Kena jaga kita. Tu yang kaki. Kaki-kaki kita menunggu untuk pijak-pijak permainan yang indah dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka dan ada pun tangan itu, maka dinanti-nanti baginya mencapai buah-buahan syurga dan minumannya. Tangan-tangan kita pula nanti-nanti petik-petik buah di syurga. Buah yang tak tergambar dengan fikiran kita. Macam mana alam syurga. Yang pastinya Allah kata cukup. Tak cukup indah, cukup nikmat. Nikmat macam mana? Kita tak ada payah. Yang pastinya bukan seperti itu. Kehebatan syurga Allah Subhanahu wa taala. Dengan buah-buahan, dengan minuman-minuman. Kita rasa, kita niat aja, kita nak minum, kita tak minum. Ambil. Tak. Hebatnya di syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kerinduan tangan-tangan kita ni di dalam syurga. Seperti itulah segala anggota yang lain. Seperti itu juga anggota-anggota kita lain. Mereka merindukan untuk merasa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sedia kepada hamba-hamba yang beriman. Minta-mintalah hamba dia. Tak, minta Tuhan dia jadi beriman sebab apa nak rasa nikmat yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam buku Ingatlah Insan dikarang oleh Guru yang Al-Azmi, dia kata bila nak mati seorang Adam itu, segala anggota-anggota sendi-sendi dia ini akan saling berkirim salam. Bila nak bercerai itu daripada jasad dia, segala sendi-sendi ini akan berkirim salam kepada sama lain. Semoga kita berjumpa kembali di syurga. Saling bersalam, berkirim salam antara mereka. Sedih nak meninggalkan dunia, sedih nak meninggalkan sendi-sendi orang lain itu. Saling berkirim salam mereka, ucap selamat masing-masing. Semoga kita bertemu di dalam syurga. Kalau Tuhan dia buat maksiat, macam mana? Masuk neraka. Alangkah sedihnya anggota tubuh pada kita sendiri dah maknanya. Tangan kita, kaki kita, bukan benda lain. Tapi gambarannya seumpama itu kalau kita dengar rintihan tangan kita, rintihan kaki kita. Apa yang buat maksiat, wahai manusia? Aku nak pijak juga syurga Allah. Aku nak ambil juga buah-buahan syurga. Aku nak cium juga buah-buahan syurga. Kerana membuat maksiat dah hati tak dirasa semua. Perkara yang sam'iyah yang perlu kita fikir. Kalau kita tak rasa keimanan, tak sentuh hati kita, maknanya cek balik iman. Dan seperti itu jugalah anggota yang lain. Maka mata hanya sahaja ia kerana memandang, dan mata kita pula, mata kita hanya sahaja ia kerana memandang kepada zat Allah Ta'ala di dalam syurga. Mata kita tunggu-tunggu untuk melihat zat Allah Subhanahu wa taala seumpama yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu di dunia kita tak tengok zat Allah Taala, tapi Allah janji di akhirat nanti hamba-hamba yang beriman Allah akan terjanji zat dia. Boleh tengok zat dia. Wallahu a'lam macam mana kita nak gambarkan macam mana. Itu anugerah Allah Taala, dan inilah ditunggu-tunggu oleh mata kita, mata yang beriman, untuk melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mata di dalam syurga dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baharu. Manusia sebut lagi melihat macam mana